Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Luqman bin Ibrahim, penolong PPD Pendidikan Islam daerah Larut Matan dan Selama, yang berusaha Tuan Guru Besar SK Taman Jana Encik Kamarudin bin Hamid, barisan penolong kanan, guru-guru, ibu bapa dan anak murid yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana kita dipertemukan lagi dalam majlis perasmian program Camp Bestari Solat bagi tahun 2021 yang akan diadakan di sekolah ini secara dalam talian. Hadirin yang dirahmati Allah, terlebih dahulu izinkan saya selaku Ketua Panitia Pendidikan Islam sekolah ini memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan inayahnya dapat sekali lagi kami guru-guru pendidikan Islam mengadakan Camp Bestari Solat walaupun secara atas talian. Program ini adalah salah satu program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran dan memerlukan kerjasama daripada semua pihak, terutama penglibatan guru, ibu bapa dan anak-anak murid SK Taman Jana sekalian. Program ini tidak dapat dilaksanakan sekiranya tidak mendapat kerjasama daripada ibu bapa dan murid. Camp Bestari Solat adalah aktiviti yang dilaksanakan untuk memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan, perbuatan, ilmu pengetahuan dan penghayatan. Penekanan sepanjang kamp ini adalah solat, kerana solat adalah salah satu rukun Islam dan ia adalah fardu ain ke atas setiap Muslim. Dan kami berharap menerusi kamp ini, murid-murid dapat belajar perlakuan dalam solat, bacaan dalam solat dan rukun-rukun solat dengan sempurna. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Ibu bapa, guru dan murid yang dikasihi sekalian, kami berharap semoga dengan adanya kamp ini murid-murid mendapat ilmu tentang solat dan mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkatan Allah SWT. Saya akhiri ucapan saya dengan dua rangkap pantun. Ramai orang menggali perigi, ambil buluh, lalu diikat. Ilmu dicari, tak akan rugi, buat bekalan dunia akhirat. 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9. Kita hidup takkan lama. Jangan lupa siapkan bekalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Encik Kamarudin bin Hamid, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Jana, barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru EJKPIBG, ibu bapa dan seterusnya, anak-anak putera-puteri Sekolah Kebangsaan Taman Jana yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Saya mewakili Unit Pendidikan Islam PPD Larut Matan dan Selama ingin mengucapkan tahniah atas pelaksanaan Camp Bestari Solat Sekolah Kebangsaan Taman Jana bagi tahun 2021 ini. Sempena dengan program yang diadakan ini, saya ingin berpesan kepada anak-anak Sekolah Taman Jana agar mengikuti program ini
dengan jayanya. Anak-anak, ingatlah, kita ini manusia yang tidak tahu banyak perkara. Justru tahu banyak perkara lebih baik dari tidak suka mengambil tahu walaupun satu perkara. Jua, ingin saya pesankan kepada guru-guru dan ibu bapa warga SK Taman Jana, suasana pandemik yang banyak membataskan program dan aktiviti kita, namun kita kena jua melaksanakannya agar anak-anak tidak ketinggalan, khususnya bab kerohanian, fardu ain dan juga keagamaan. Jadi, daripada kita mencari kesilapan di sana sini, baik kita teruskan berusaha untuk menyalakan lilin dari menyumpah kepada kegelapan. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahannya. Buat warga SK Taman Jana yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita sekali-kali besarkan alasan. Sebabnya kita akan ketinggalan. Marilah sama-sama kita fokuskan kepada penyelesaian. InsyaAllah kita akan sama-sama mencapai kejayaan. Percayalah, tidak ada yang mustahil kalau kita libatkan Allah dalam segala urusan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila Tuhan dapat merubah siang menjadi malam, percayalah, Tuhan mampu merubah beban tugas kita menjadi berkat. Jadi akhirnya, sempena dengan program yang diadakan ini, marilah kita sama-sama mendongak ke langit untuk kenal ilahi dan sama-sama membumikan diri untuk sedar diri sendiri. Sekadar itu dari saya, moga-moga kita sama-sama dapat menuju redha ilahi. Selamat berkem bersari solat. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah permudahkan urusan kita pada hari ini, insya-Allah. Yang berusaha tolong kanan pentadbiran Puan Pasni binti Zaini, yang berusaha tolong kanan hal ehwal murid Pak Ruqyah binti Samad, yang berusaha tolong kanan co-curriculum Ustaz Muhammad Ali, guru-guru pendidikan Islam, guru-guru tahun 1 hingga 6 yang saya kasihi dan hormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu dalam program Kembestari Solat peringkat Sekolah Kebangsaan Taman Jana bagi tahun 2021. Tahniah diucapkan kepada semua guru pendidikan Islam yang telah merancang dan mengatur program Kembestari Solat ini. Tahniah juga kepada murid-murid. Program Kembestari Solat merupakan suatu bentuk aktiviti co-curriculum bagi murid tahun 1 hingga tahun 6. Tujuan pelaksananya adalah untuk menerapkan aspek-aspek dalam kalangan murid-murid. Pelaksanaan seawal umur 7 hingga 12 tahun adalah bertepatan ajaran Quran As-Sunnah, dan di peringkat 7 tahun adalah sebagai latihan ke arah memantapkan lagi pelaksanaan ibadah dalam kalangan murid-murid meskipun berlakunya pandemik COVID-19 yang sedang menular di seluruh dunia. Program Kembestari Solat tetap dilaksanakan mengikut kaedah yang sesuai pada masa kini. Pada tahun ini, Kembestari Solat dijalankan secara atas talian. Matlamat bagi Kembestari Solat adalah dilaksanakan untuk memastikan
Semua murid tahun 1 hingga tahun 6 mendapat pendedahan serta mengaplikasikan ibadah solat dalam kehidupan seharian dengan sempurna dari segi bacaan, rukun, ilmu pengetahuan dan juga penghayatan solat. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa solat adalah merupakan rukun Islam kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Ia merupakan ibadah yang paling dituntut dan paling penting dalam ajaran agama Islam. Dalam kem bestari solat ini, insya-Allah murid-murid dapat memperbetulkan bacaan dan juga lakuan. Solat ini dilakukan 5 waktu sehari semalam. Ianya perlu dilakukan secara istiqamah dan moga-moga ianya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kem bestari solat ini mensasarkan bahawa dalam kem ini murid-murid akan diajar secara teori dan juga praktikal. Objektif bagi kem bestari solat ini pula adalah untuk memberi pendedahan pada murid-murid tentang solat yang betul berdasarkan rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Murid-murid melaksanakan semua perbuatan dan bacaan dalam solat dengan betul dan lancar. Murid-murid dapat menentukan kedudukan imam dan makmum semasa melaksanakan solat secara berjemaah. Menanam sikap dan bertanggungjawab untuk melaksanakan solat fardu sebagai ibadah yang wajib dalam kehidupan seharian kita. Dan akhir sekali, memberi pendedahan kepada murid-murid cara solat yang sempurna, sama ada solat secara bersendirian mahupun berjemaah. Tahniah kepada semua yang telah menjayakan program pada hari ini, khususnya guru-guru pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Taman Jana, murid-murid serta ibu bapa yang sentiasa memberi dorongan dan bantuan sepanjang program ini berjalan. Semoga program ini akan berjalan dengan lancar dan tamat dengan jayanya. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan kem bestari solat peringkat Sekolah Kebangsaan Taman Jana tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ustazah Salawati binti Sulaini selaku penyelaras kem bestari solat pada tahun ini ingin menyatakan antara objektif kem kali ini adalah murid dapat mempraktikkan cara berwuduk dengan sempurna, lengkap rukun dan sunatnya, serta murid dapat melaksanakan ibadah solat dengan sempurna. Selepas ini, murid akan menonton video lengkap tata cara berwuduk dan solat yang sempurna. Jadi, Ustazah harap murid-murid dapat mempelajari cara-cara berwuduk dan perlakuan solat yang betul dari tayangan video itu nanti. Di akhir video itu terdapat tugasan yang perlu murid-murid hantar. Okey, untuk murid prasekolah dan tahap 1, tugasan adalah dalam bentuk menghantar rakaman video berwuduk dengan sempurna, lengkap rukun dan sunatnya, serta rakaman melafazkan niat solat fardu yang 5 fardu tu. Manakala untuk tahap kedua pula, tugasan adalah dalam bentuk menghantar rakaman menunaikan solat fardu maghrib dengan menguatkan bacaan ya, mulai daripada lafaz niat sehinggalah memberi salam. Sebanyak 5 pemenang akan dipilih dari setiap kelas. Jadi hadiah-hadiah pun sangat menarik menanti pemenang. Rugi tak grab tau. Okey, murid-murid boleh menghantar rakaman tersebut mulai daripada hari ini 25 hari bulan 10 sehinggalah
ketiga hari bulan 11 2021 bersamaan dengan hari Rabu. Jadi itu saja daripada Ustazah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikut merupakan panduan aktiviti kem bersari solat online. Langkah 1. Murid dikendaki mengikuti kem bersari solat online yang sedang dijalankan pada hari ini. Langkah 2. Guru memperincikan topik kem bersari solat melalui nota yang akan diberikan dalam telegram subjek serta modul yang telah dibekalkan kepada setiap murid. Langkah ketiga. Murid dikendaki membuat rakaman video inilah solat sempurnaku berdasarkan tugasan yang telah diberikan oleh penyelaras utama kem bersari solat. Terdapat dua tugasan yang berbeza, iaitu tugasan murid tahap 1 dan tugasan murid tahap 2. Langkah keempat, murid dikendaki menghantar tugasan berikut kepada guru subjek pendidikan Islam mengikut kelas masing-masing melalui telegram subjek telegram personal guru tersebut kerana Padlet tidak muat untuk 25 MB. Untuk lebih daripada 25 MB. Seterusnya, langkah kelima. Seramai 5 orang murid yang bertuah daripada setiap kelas akan menerima hadiah yang sangat menarik. Aktiviti penghargaan ini akan diadakan selepas daripada 3 hari bulan. Maksudnya tarikh akhir menghantar rakaman adalah 3 hari bulan, maka hadiah akan diberikan selepas tarikh 3 hari bulan. Okey, itu sahaja daripada Ustazah tentang panduan aktiviti kem bersari solat online. Jika ada apa-apa masalah, boleh hubungi dengan guru induk masing-masing ya. Berikut adalah merupakan contoh-contoh hadiah yang bakal menanti murid-murid. Seterusnya kita akan sambung dengan tayangan slide kem bersari solat bagi wuduk dan juga solat solat. Solat wuduk dan solat ini adalah melibatkan semua murid tahap 1 dan juga murid tahap 2. Okey, murid-murid. Air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah air yang digunakan untuk kita berwuduk. Okey, ada berapa jenis air mutlak murid-murid? Ya, ada 7 jenis semuanya. Kita tengok air mutlak yang pertama. Air perigi. Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, air hujan. Yang keempat, air laut. Kelima, air salji. Keenam, air mata air. Dan yang ketujuh ialah air embun. Okey, kesemua air ini kita boleh gunakan untuk berwuduk. Okey? Baik. Seterusnya, rukun wuduk. Rukun wuduk ialah rukun yang wajib kita lakukan semasa kita mengambil wuduk. Kalau kita tertinggal, wuduk kita tadi tidak sah. Baik, jadi kita kena sempurnakan rukun wuduk. Rukun wuduk yang pertama ialah niat. Bagaimana niat wuduk? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ya, Ustazah ulang. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey? Rukun wuduk yang seterusnya ialah membasuh muka. Bagaimana kita nak basuh muka? Bagaimana kita ke? Di hidung ke? Okey, jadi cara basuh muka ni ialah dari tempat tumbuh rambut, ya, di atas dahi kita ni kan ada rambut, ya, hingga ke bawah dagu mesti kena air. Kita ratakan air, ya, kemudian dari anak telinga kanan, ya, kita ratakan air dari dekat anak telinga tu kanan hingga ke telinga kiri, ya. Dan basuhan
pertama ya, bila air tu kena muka kita tu, hendaklah disertakan dengan niat. Niat tadi ya yang kita dah baca tu. Seterusnya ialah membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Ya, jadi kita basuh tangan kanan hingga ke siku. Kemudian kita basuh pula tangan kiri ya hingga ke siku. Baik, seterusnya menyapu sebahagian kepala. Jadi kita menyapu sebahagian kepala dengan air ya. Sekurang-kurangnya bahagian kepala ialah 3 helai rambut. Kita nak inilah menyapu air di kepala. Membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali. Ya. Jadi kita basuh kaki kanan dulu ya hingga ke buku lali. Kemudian kita basuh pula kaki kiri hingga ke buku lali. Okey. Baik, ini yang Ustazah sebutkan ni ialah rukun wuduk yang wajib kita buat. Ya. Jadi ada berapa semua murid-murid? Cuba sebutkan semula tadi. Yang pertama kemudian yang kedua ialah membasuh. Ketiga ialah tangan kan sehingga ke siku. Kemudian yang keempat ialah kepala. Ya, sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang lima ialah dia membasuh kaki. Okey, tertib. Jadi kita kena tertib ni apa? Tertib ni ialah mengikut urutan ya. Daripada tadi yang Ustazah sebutkan lah, kena ikut langkah demi langkah. Kita tak boleh nak suka-suka hati. Contoh kita nak basuh tangan kanan dulu, lepas tu basuh muka, ya, kemudian kaki, lepas tu kepala. Tak boleh. Kita kena ikut urutan ya, turutan dari nombor 1 hingga 5. Itulah ya tertib. Okey, jadi murid-murid dah tahu ya rukun wuduk ni yang wajib kita sempurnakan. Okey. Okey murid-murid, sekarang kita sama-sama tengok pula ya sunat wuduk. Apa perkara sunat? Sunat ni ialah kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat, berdosa tak? Kalau kita tak buat, ya tak berdosa. Tapi sebaik-baiknya kita buat dapat pahala kan? Okey. Okey, kita tengok ya sunat wuduk yang pertama. Apa dia? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca Bismillah. Okey, sebelum kita ambil tadi kita berniat kan? Sebelum kita niat tu kita kena baca Bismillah. Okey. Seterusnya ialah membasuh kedua belah tangan hingga ke pergelangan tangan. Okey, yang ni sunat ya. Kita ratakan air ya di celah-celah jari. Ya, di atas tangan kita, di telapak tangan kita ratakan air ya. Kita tangan kanan dulu, kemudian kita tangan kiri. Okey, ini ialah sunat wuduk. Okey, sunat wuduk yang seterusnya berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian mengeluarkannya. Jangan pula kita dah sedut air tu lepas tu kita biarkan. Okey, jadi kita berkumur-kumur 3 kali ya. Kemudian kita masukkan air ke dalam hidung. Kemudian kita keluarkannya. Okey. Seterusnya menyapu kedua-dua belah
telinga. Okey, kita sapu dengan apa? Ya, sapukan air di kedua-dua belah telinga. Okey. Sunat wuduk lagi, kita kena apa? Ya, tertib iaitu membaca doa selepas mengambil wuduk. Baca doa ni pun sunat ya. Okey murid-murid, kita tengok ya sunat wuduk yang seterusnya iaitu membaca doa selepas kita mengambil wuduk ya. Sunat untuk kita baca doa. Okey, jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, maksudnya aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan hamba-Mu yang bersih, suci dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Okey murid-murid, ini ialah doa selepas kita mengambil wuduk ya, sunat dibaca. Okey murid-murid, jadi kita telah pun ya tengok di sini sunat perkara-perkara yang tadi rukun ya, yang wajib kita lakukan dan juga perkara-perkara yang sunat untuk kita lakukan dalam kita berwuduk. Sekarang kita sama-sama tengok pula ya perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi kita dah ambil wuduk, tiba-tiba apa perkara-perkara yang membatalkan wuduk ni? Okey, kita tengok. Yang pertama ialah tidur yang tidak tetap. Contohnya dalam kita menunggu waktu, katakan si Ali ini dia telah pun ya sembahyang Zuhur. Jadi dia nak tunggu ke asar ya, jadi dia pun tertidur ya, dia tertidur dan dia tidur tu pula dalam keadaan yang punggungnya tidak tetap ya, tapi punggungnya contoh macam inilah, yang dalam ni dia tidur mengiring. Jadi ini adalah perkara yang membatalkan wuduk ya. Baik, seterusnya keluar sesuatu dari kubul atau dubur ya. Jadi macam contoh dalam gambar ni dia nak pergi mana tu? Ke toilet kan, ke bilik air. Jadi dia nak buang air kecil dan juga nak buang ataupun nak membuang air besar. Jadi kalau salah satunya ataupun kedua-duanya keluar, jadi kena apa? Ya, dah batal, kenalah ambil wuduk semula kan? Kulit di antara lelaki dengan perempuan yang bukan muhrim tanpa berlapis ya. Jadi lelaki dengan perempuan tu tak ada lapis ya. Jadi batal wuduk. Seterusnya hilang akal ya dengan sebab mabuk, pitam, sakit atau gila. Jadi ini juga membuatkan apa? Wuduk kita batal. Jadi mabuk. Kemudian ataupun pitam, dia pening tiba-tiba dan dia pun pengsan. Okey. Ataupun tiba datang sakit gila ya. Walaupun sekejap, bila dia dah normal balik, jadi dia tetap kena ambil wuduk ya, sebab dah batal. Okey, seterusnya menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa berlapis ya, menyentuh. Jadi kalau kata berlapis tu tak batal lah, tapi kalau secara direct ya, tanpa lapis memegang kemaluan, maka
batal lah wuduknya. Jadi kena buat apa? Kalau dah batal ni, ya kita kena ambil semula wuduk. Okey? Jadi sekarang murid-murid dah jelas ya perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Okey. Okey, baiklah murid-murid. Alhamdulillah kita telah pun ya sama-sama belajar ya hari ini iaitu wuduk yang sempurna. Ya, insya-Allah nanti kita akan sambung lagi di bahagian yang kedua iaitu apa tadi saya kata? Ya, bahagian solat. Ya, jadi hari ini kita mendalami dulu, menguasai dulu ya cara-cara untuk mengambil wuduk yang sempurna. Kemudian insya-Allah Okey, Alhamdulillah. Itu adalah bahagian pertama untuk kem bestari solat tentang wuduk. Seterusnya kita akan masuk kem bestari solat bahagian kedua tentang perlakuan, tata cara solat dan juga rukun-rukun solat. Okey, sebelum tu Ustazah nak minta jasa baik anak-anak semua untuk offkan kamu punya kamera supaya setiap orang akan dapat melihat slide yang Ustazah tayangkan. Boleh tak? Boleh. Okey, Ustazah nak tengok kamu tutup kamera dulu. Tutup kamera dan tutup suara. Jangan keluar pula. Dah Hadif? Hadif belum? Hana Safia belum? Dah cikgu. Okey, Suhaila Zulkifli siapa ya? Dah cikgu. Okey, tutup kamera boleh? Boleh. Okey, Ustazah nak ulang semula ya. Rakaman untuk video tadi tu hadiahnya hanyalah 5 orang murid bagi setiap kelas. Kamu buat yang terbaik, guru induk akan pilih yang terbaik dan akan beri hadiah. Boleh ya anak-anak? Boleh. Okey, terima kasih. Sekarang semua orang off suara untuk Ustazah tunjuk yang kedua. Okey. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan agar murid-murid Ustazah sentiasa sihat dan gembira untuk belajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama belajar dalam kem bestari solat bahagian 2. Kita akan sama-sama mempelajari solat untuk tahun 1, 2 dan 3. Sebelum ini kita telah pun belajar mengenai wuduk di dalam kem bestari solat bahagian 1. Okey murid-murid, sedia? Jom kita sama-sama belajar. Baik murid-murid, kita akan memfokuskan mengenai solat. 13 rukun solat, bacaan wajib solat, bacaan sunat dalam solat dan perkara yang membatalkan solat. Baik murid-murid, tahu tak apa itu solat? Solat ialah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram
dan disudahi dengan salam. Okey murid-murid, kita belajar. Murid-murid tahu tak dari mana ya difardukan solat ni? Ya, solat difardukan kepada umat Islam pada malam Isra' dan Mi'raj. Okey murid-murid. Sebelum tu kita kena belajar dulu ya niat solat. Ya, ada berapa waktu semua murid-murid? Ada 5 waktu yang wajib kita tunaikan. Yang pertama ialah solat subuh. Bagaimana niat solat subuh? Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Ustazah ulang. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat subuh 2 rakaat. Seterusnya, solat zuhur. Bagaimana niat solat zuhur? Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Ustazah ulang. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai Allah Ta'ala. Solat zuhur 4 rakaat. Seterusnya, solat asar. Bagaimana niat solat asar? Usalli fardhul asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Ustazah ulang. Usalli fardhul asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat asar ada 4 rakaat. Seterusnya solat maghrib. Bagaimana lafaznya solat maghrib? Usalli fardhal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Ulang. Usalli fardhal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat maghrib ada berapa rakaat murid-murid? Ada 3 rakaat. Seterusnya, lepas solat maghrib, kita solat isya. Solat isya ada berapa rakaat? Ya betul, 4 rakaat. Bagaimana niatnya? Usalli fardhal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Ustazah ulang. Usalli fardhal isya'i 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okey murid-murid, kita dah baca ya, kita dah belajar bacaan niat ya, niat solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isya. Jadi kita kena ingat ya, kita kena hafal dan ingat sebab masa kita nak solat, kita wajib ya membaca niat dalam hati ya. Yang ini ialah rukun qalbi ya, yang wajib kita baca di dalam hati. Baik murid-murid, sekarang kita sama-sama tengok pula ya, iaitu rukun solat. Ada berapa rukun solat? Ada 13. Okey, tahu tak apa yang 13 tu? Jom kita tengok.
Baik murid-murid, rukun solat yang pertama ialah berdiri tegak menghadap kiblat. Berdiri tegak menghadap kiblat, kemudian kedua-dua tangan lurus di sisi badan. Ya, bagi lelaki kaki direnggangkan sedikit, kira-kira sejengkal. Untuk perempuan pula kaki dirapatkan, ya, dirapatkan sedikit. Okey murid-murid, rukun solat yang kedua ialah niat. Ya, niat yang kita telah baca tadi kan. Baik, contoh kita nak solat subuh. Kita baca niat dalam hati. Okey, seterusnya ialah rukun solat yang ketiga ialah takbiratul ihram. Caranya ialah dengan mengangkat kedua-dua tangan sambil melafazkan kalimah Allahu Akbar. Ya, bagi lelaki mengangkat kedua-dua tangan dengan menyamakan ibu jari ke telinga. Kedua-dua tapak tangan menghadap kiblat. Untuk perempuan, mengangkat kedua-dua tangan ke dada dan menyamakan hujung jari ke paras dagu. Kedua-dua tapak tangan menghadap kiblat. Ya, ni tangan ni mestilah menghadap kiblat. Okey. Rukun solat yang keempat ialah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Yang ni wajib kita baca kerana ianya rukun. Kalau kita tertinggal rukun solat ni, salah satu kalau kita tertinggal, maka solat kita tidak sah. Okey, baik. Seterusnya, rukun solat yang kelima ialah rukuk. Ya, rukuk ni macam yang murid tengok ni, ya, dia membongkokkan sedikit badan, manakala tangan diletakkan di lutut. Okey. Jadi membongkokkan badan sambil menyamakan, ya, belakang ni dengan tengkuk. Di sini sama. Kemudian kedua-dua tangan berada di atas lutut, manakala mata memandang ke tempat sujud, ya, tangan di sini. Okey, mata memandang ke tempat sujud. Okey, baik. Seterusnya, rukun solat yang keenam ialah i'tidal. Baik, apa tu i'tidal? I'tidal ni ialah selepas kita rukuk tadi, kita bangun kan. Jadi kita angkatkan tangan, ya, kita angkatkan tangan, berdiri semula selepas kedua-dua tangan serta melafazkan kalimah Allahu Akbar. Dia naikkan, dia bangun semula, kemudian dia turunkan tangan, diluruskan tangan ke bawah sebelum dia nak apa? Dia pandai sebelum sujud. Okey. Rukun solat yang ketujuh ialah sujud. Baik, selepas tadi i'tidal, mula-mula angkat tangan, kemudian luruskan tangan, kemudian turun untuk sujud, ya. Jadi di sini turunkan, ya, dua lutut diikuti kedua-dua tapak tangan. Turunkan lutut dulu, kemudian barulah kedua tapak tangan. Jari tangan dirapatkan, ya, menghadap kiblat. Dahi diletakkan di tempat sujud. Tak boleh terhalang, ya. Dahi mesti kena tempat sujud. Jari kaki ditegakkan. Tengok, jari kakinya, ya, di bahagian perut jari kaki tu mesti kena sejadah. Kemudian siku direnggangkan dari rusuk. Okey. Manakala perempuan, siku pula dirapatkan. Okey, ini model lelaki. Kalau perempuan dia kena rapatkan. Dan ada berapa anggota sujud?
semuanya ada 7, iaitu dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, ya, kemudian perut jari kaki menyembah tempat sujud, ya. Jadi semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7. Ada 7 anggota sujud. Baik, rukun solat yang ke-8 ialah duduk antara 2 sujud. Baik, cara duduk antara 2 sujud ni, ya, turunkan 2 lutut diikuti 2 tapak tangan. Duduk, ya, dengan meletakkan punggung. Punggung ni mesti di atas tapak kaki kiri. Dia duduk macam ni. Punggung di atas tapak kaki kiri. Kemudian tapak kaki kanan ni kena dirikan. Ya, tak boleh kita letak je macam tu. Dia kena kita dirikan tapak kaki kanan. Kemudian kedua-dua tangan, ya, berada di atas lutut. Kedua tangan ni kita letak elok-elok di atas lutut. Manakala jari dirapatkan, ya, bukan rengang-rengang tapi dirapatkan dan hujung jari menyamai paras lutut. Ya, tak bolehlah sampai terlebih ataupun sangat atas paha kan, tak boleh kurang sangat. Elok-elok je di atas lutut kita. Okey, jadi ini adalah cara duduk antara 2 sujud. Baik murid-murid, seterusnya, ya, rukun solat yang ke-9 ialah duduk tahiyat akhir. Baik, bagaimana cara kita duduk tahiyat akhir? Ialah meletakkan punggung, ya, ke lantai. Ni kita letakkan punggung dan mendirikan jari kaki kanan. Macam tadi, ya, cara duduk antara 2 sujud tadi kita letak punggung atas tapak kaki kiri kan. Tapi untuk duduk tahiyat akhir, kita meletak punggung kita ni kita letakkan terus ke lantai. Manakala jari kaki kanan kita ni kita kena dirikan. Okey. Kemudian menyilangkan kaki. Nampak tak dia terselang? Menyilangkan kaki kiri di bawah kaki kanan. Kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Kemudian kedua-dua tangan diletakkan di atas lutut, ya. Okey, tangan kanan digenggam, ya, ni kita genggam dan diluruskan serta diangkat sedikit. Jari telunjuk ni kita angkat sikit. Nampak tak dia macam menunjuk ni? Ketika menyebut ilallah, ya, contohnya asyhadu alla ilaha illallah. Okey, kita angkatkan, ya. Kita angkat jari telunjuk kita, ya. Jadi ini ialah cara duduk tahiyat akhir. Jadi yang kita bincangkan ni ialah rukun solat, ya, yang 13 tu. Okey, ini cara duduk tahiyat akhir lah. Baik, rukun solat yang ke-10 ialah membaca tahiyat akhir. Ya. Okey, ini wajib kita baca. Okey, nanti kita baca sama-sama, ya. Untuk membaca tahiyat akhir ni kita akan baca sama-sama sebentar lagi dalam bacaan wajib solat. Okey, seterusnya rukun solat yang ke-11 ialah bersolawat, ya, selawat. Selawat ni nanti pun sama-sama kita baca dalam bacaan wajib solat. Okey, rukun solat yang ke-12 ialah salam, ya, ucapan salam yang pertama. Cuba tengok dekat sini, ya, dia memandang ke sebelah kanan. Jadi kita beri salam yang pertama ke kanan itu, ya, adalah wajib. Jadi bagi salam ke kanan, kemudian kita ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, yang ini merupakan rukun wajib kita buat, kita lakukan. Baik, rukun solat yang ke-13 ialah tertib. Baik, apa tu tertib murid-murid?
tertib ni ialah mengikut turutan, ya, yang dahulu, yang awal kita awalkan, yang kemudian kita kemudiankan, mengikut susunan, mengikut aturannya, ya, tak boleh hentam-hentam, ya, nak sujud kemudian kita nak baca Al-Fatihah, kita kena ada langkah-langkahnya kita ikut, ya. Okey, baik. Ini yang kita belajar ni mengenai rukun solat yang 13. Wajib kita buat. Kalau kita tak buat, maka solat kita tidak sah. Okey? Okey, murid-murid, bacaan wajib solat. Ni kita wajib baca. Sama dengan rukun tadilah. Tadi rukun tu kita sudah nampakkanlah tadi macam mana. Yang tu ialah ada perbuatan dan juga ada bacaan. Okey, yang ni bacaan wajib solat. Yang wajib kita baca. Kalau kita tak baca, ya, tidak sahlah solat kita. Okey, apa bacaan wajib solat? Baik murid-murid, bacaan wajib solat yang pertama ialah lafaz takbiratul ihram. Yang kedua ialah bacaan surah Al-Fatihah. Yang ketiga ialah bacaan tahiyat akhir. Yang keempat ialah salawat ke atas Nabi dalam tahiyat akhir. Dan yang kelima ialah ucapan salam pertama. Okey, kita tengok. Baik murid-murid, ini ialah lafaz takbiratul ihram. Siapa tahu apa lafaz takbiratul ihram? Ustazah dah tulis ni. Okey, Allahu Akbar. Ya, kita baca Allahu Akbar. Tangan kita di atas kan? Okey, yang ni kita wajib baca. Baik, bacaan yang kedua. Bacaan yang seterusnya yang wajib kita baca ialah bacaan surah Al-Fatihah, ya. Okey, Ustazah yakin murid-murid Ustazah semua dah pandai baca surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni wajib kita baca dalam solat. Baik. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ialah bacaan surah Al-Fatihah. Wajib tak? Tadi sudah cerita. Wajib. Baik, seterusnya, ya, bacaan yang wajib kita baca ialah bacaan tahiyat akhir. Okey. Bacaan tahiyat akhir. Tengok ni, ya, mata di sini kan. Pandang. Okey, ini cara bacaannya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, ini ialah bacaan tahiyat akhir. Okey. Wajib kita baca. Seterusnya murid-murid, bacaan solawat di dalam tahiyat akhir. Ya, ini wajib kita baca. Jadi selepas kita baca tahiyat tadi tu kan, selepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun baca salawat, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi ini ialah bacaan yang wajib dalam tahiyat akhir tu. Jadi kita wajib baca salawat ni. Okey.
Baik, seterusnya ya, bacaan yang wajib kita baca lagi apa dia? Ucapan salam pertama. Baik, macam mana kita nak beri salam? Kita berpaling ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bagi salam, kita tengok ke kanan kan? Yang ni ialah bacaan yang wajib kita baca. Okey, murid-murid. Baik, jadi tadi kita telah pun belajar ya bacaan wajib. Sekarang kita baca bacaan sunat. Apa tu bacaan sunat? Yang wajib tadi kita wajib buat. Yang sunat ni kita buat dapat apa? Ya, dapat pahala. Kalau kita tinggal berdosa tak? Tak berdosa. Tapi sebaiknya kita buat ya. Sebab apa? Dapat pahala bacaan sunat ni. Okey. Baik, kita tengok di sini ialah membaca doa iftitah ya. Apa tu doa iftitah? Doa iftitah ni ialah doa pembukaan ya, bila kita dah lepas kita takbirat lepas kita mengangkat takbir kan, Allahu Akbar. Jadi kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, ini ialah bacaan doa iftitah. Okey. Baik, seterusnya bacaan membaca ta'awuz. Apa tu membaca ta'awuz? Okey, membaca ta'awuz ni ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, contoh kita nak baca surah Al-Fatihah tadi kan? Jadi sunatlah kita baca ta'awuz. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ni. Okey, kemudian seterusnya contoh kita nak baca surah selepas kita waladdallin. Okey, amin. Kita nak baca surah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Okey, contoh kita nak baca surah kan. Jadi kita baca ta'awuz ni. Yang ni ialah bacaan sunat. Baik, seterusnya membaca doa kunut. Okey, bila kita nak baca doa kunut ni murid-murid? Waktu bila? Waktu solat apa kita baca doa kunut? Ya, untuk apa? Selalu kita baca doa kunut ni masa kita solat subuh ya. Rakaat pertama ke rakaat kedua? Kita kena baca doa kunut masa di rakaat yang kedua. Okey, macam mana bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, ini ialah bacaan doa kunut. Okey, doa kunut ni wajib ke sunat? Ya, sunat. Tapi sebaiknya kita membaca doa. Okey. Baik murid, seterusnya kita membaca takbir intiqalat. Okey, apa tu takbir intiqalat? Okey, apabila kita berubah ya perbuatan, contohnya kita nak daripada kita dah rukuk, kita pun bangun kan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Okey, kita pun nak sujud, Allahu akbar. Okey, kita pun sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita bangun balik, Allahu akbar. Kan? Kemudian kita sujud lagi balik, Allahu akbar. Yang tu kita panggil dia ialah takbir intiqalat. Okey? Yang ni sunat juga dibaca. Baik, seterusnya murid-murid ialah membaca tasbih rukuk. Okey, apa tasbih rukuk? Masa kita rukuk ya, kita pun baca tasbih Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali kita disunatkan? Sebaik-baiknya 3 kali ya. Kita baca tasbih rukuk namanya. Baik, seterusnya ialah membaca bacaan ketika bangun daripada rukuk, kan? Okey, jadi dah kita rukuk, kemudian kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Okey, kemudian Rabbana lakal hamd. Okey, yang ini juga merupakan bacaan sunat. Ya. Okey. Baik, seterusnya ialah membaca tasbih sujud. Tadi kita baca tasbih rukuk kan? Yang ni sujud. Apa bacaannya? Okey, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baik, yang ni disunatkan kita membaca 3 kali. Okey. Semasa sujud kita baca tasbih sujud. Okey murid-murid, seterusnya ya bacaan sunat lagi ialah membaca bacaan duduk di antara 2 sujud. Ya, masa kita duduk macam ni kan, tadi yang Ustazah cerita tadi, punggung diletakkan di atas tapak kaki kiri. Apa bacaannya? Baik, tangan kita letak elok-elok, kemudian kita pun baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, Ustazah ulang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, yang ni kita baca, ini dipanggil bacaan duduk di antara sujud ya. Baik. Jadi yang ni sunat ke wajib ni? Ya, ini ialah bacaan sunat. Jadi kita bacalah sebab ini ialah doa. Ya, maksudnya, ya Tuhanku, ampunkanlah aku, rahmatilah aku, ya tutupkanlah aibku, tinggikanlah darjatku, berilah rezeki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, ya, kemudian wa'afini, sehatkanlah aku dan maafkanlah aku. Ya, sedap bacaan doa ni kan. Jadi ini ialah doa kita mohon kepada Allah ya, bacaan duduk di antara 2 sujud.
Okey. Okey, murid-murid, seterusnya bacaan sunat ialah membaca bacaan duduk di antara dua sujud, ya. Okey, kita baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya, ini ialah salawat Ibrahimiyah. Ya, cara baca maksudnya di sini seperti mana engkau telah berselawat ke atas Nabi Ibrahim, ya, wa ala ali Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian berkatilah Nabi Muhammad, ya, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Kemudian kama barak ta'ala Ibrahim, seperti mana engkau telah berkati Ibrahim, ya, dan keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian wa ala ali Ibrahim fil alamin, ya, dan kalangan seluruh makhluk. Innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Ini abad duduk di antara dua sujud. Okey. Baik, seterusnya bacaan yang sunat, ya, yang seterusnya ialah ucapan salam yang kedua. Okey, murid-murid, yang pertama tadi wajib saya cakap kan. Okey, ini yang kedua. Kemudian kepala kita pun menoleh ke sebelah kiri. Yang kanan wajib, yang kiri ini dah sunat. Okey, jadi bacanya Assalamualaikum warahmatullah. Okey, jadi kita pun memandangnya, melihat ke sebelah kiri. Yang ini merupakan, ya, perkara-perkara sunat dalam solat. Okey, baik. Jadi sekarang murid-murid dah tahu, ya, yang mana yang wajib, yang mana yang sunat. Baik. Sekarang kita sama-sama pula, ya, tengok perkara-perkara yang membatalkan solat. Apa perkara-perkara yang membatalkan solat ni? Jom kita tengok. Baik, perkara-perkara yang membatalkan solat, ya. Yang pertama ialah meninggalkan solat, ya. Katakan yang 13 perkara tadi tu wajib kita lakukan, tak boleh tinggal. Kalau tinggal solat kita tak sah, jadi batal, ya, sebab kita meninggalkan rukun solat. Baik, seterusnya menggerakkan anggota badan 3 kali berturut-turut. Contohnya, ya, tergaru-garu sampai banyak kali. Jadi akibatnya solat kita batal. Seterusnya terkena najis sama ada pada badan, tempat, ya, kita nak semayang tu ataupun pakaian. Jadi kalau dah terkena najis, ya, wajiblah kita ambil wuduk semula. Lepas tu kita solat lagi sekali sebab solat kita tadi tak sah, ada najis. Kita kena salin lah. Kalau kena baju, kena tukar pakaian dulu. Kalau tempat solat tu kita kena bersihkan, ya. Kemudian kita solat semula, ya, ambil wuduk dan solat semula bila terkena kita, kan. Okey, baik. Seterusnya bercakap-cakap ketika solat, ya. Dalam solat kita tak bolehlah berbual-bual, bercakap, ya. Kita bila bercakap nanti batal. Seterusnya berhadas kecil atau berhadas besar, ya. Contoh masa nak solat tu lah, kadang rasa nak terkencing, ya, terkucil ataupun rasa nak memulas, kan, perut, kan. Jadi bila ataupun terkentut. Jadi bila kita berada dalam keadaan hadas, maka solat kita tak sah, ya. Maknanya batal. Jadi kita kena solat lagi sekali, ya. Ambil wuduk dan solat semula. Baik, seterusnya membuka aurat dengan sengaja. Jadi kalau kata tiba-tiba ternampak, contoh garu-garu, nampak pusat, solat pakai baju, tak boleh untuk lelaki, ya, nampak pusat. Manakala perempuan pula nampak rambut, ya, ataupun kaki, ataupun pakaian yang jarang. Jadi tak boleh, ya, kena menutup aurat dengan sempurna sebab kita nak solat.
Seterusnya, makan dan minum dengan sengaja. Tiba-tiba ada pula chewing apa kan, duk ngunyah-ngunyah. Tak boleh ya. Ianya jadi solat kita batal. Seterusnya, berpaling dada dari arah kiblat. Dia pusing, jadi dada ni dah tak menghadap kiblat. Tak boleh ya. Kita kena menghadap kiblat kan. Berdiri tegak menghadap kiblat tu baru betul. Baik, seterusnya mendahului imam sehingga 2 rukun. Yang ni dia ni makmum ya, ikut kat belakang, tapi dia lebih laju pula dari imam. Lebih dulu lagi dari imam express kan. Pun tak boleh. Okey, dia kena ikut imam lah sebab kita tak bolehlah kita pandai-pandai lebih-lebih awal dari imam. Okey, seterusnya berubah niat. Ya, katakan nak sembahyang zuhur. Tiba-tiba ubah pula nak niat sembahyang subuh. Dah pening dah kat situ. Pun tak boleh ya. Ini pun termasuk dalam perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey, dan seterusnya ialah murtad. Tiba-tiba meninggalkan agama Islam. Jadi pun sama, solatnya terbatal. Sebab ialah Islam, tak boleh ya. Boleh tak pun jelas ya perkara-perkara yang membatalkan. Okey murid-murid, jadi kalau dah batal kita kena ambil wuduk semula dan kita solat lagi sekali. Okey. Baiklah murid-murid, alhamdulillah hari pun belajar banyak perkara. Kita dah baca tadi niat solat kan, berapa waktu tadi kita Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Ya, kemudian kita ada 13 tu. Ingat ya, ada berapa? 13 rukun solat. Kemudian wajib dan solat. Kita juga tadi belajar bacaan dalam solat. Dan yang terakhir kita belajar harap ya dapat menguasai solat ni dengan baik, sebab kita nak solat dalam keadaan yang betul ya. Sebab kita solat ni wajib, jadi kita kena ikutlah cara yang betul. Kita kena memperelokkan cara kita solat, kita betulkan bacaan, kita betulkan perbuatannya, kemudian niat betul-betul dalam hati. Okey, jadi sudah rasa murid-murid dah pun faham ya, dan insya-Allah selepas ni murid-murid dapat menguasai dengan lebih baik. Jadi Ustazah ucapkan terima kasih sebab sudi ya bersama-sama dengan Ustazah Huda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Okey murid-murid, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih anak kerana telah berjaya menghabiskan sesi Kem Kabir Sari Solat, tayangan slide untuk slot wuduk dan slot solat. Okey, seperti Ustazah maklumkan, minta tolong off mikrofon sekejap sebab kita dah dengar macam-macam ya. Okey. Kalau boleh tak nak buka mikrofon dulu. Okey, tadi ada gangguan berkenaan dengan masa tayangan video kan. Jadi Ustazah ambil masa sikit untuk Ustazah tayangkan semula video berkenaan ucapan daripada pihak-pihak yang berkenaan, iaitu wakil PPD, ucapan ketua panitia dan juga ucapan Tuan Guru Besar. Boleh ya? Kita tamat nanti pukul 12. Okey, kita buka sekejap. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Bye. Assalamualaikum. Belajar. Terima kasih cikgu. Dah Ustazah. Terima kasih Ustazah. Cikgu kena Terima kasih. Dapat tidur. Suami ada suara. Cikgu kena boleh buang tu. Terima kasih Ustazah.